Antara kesan positif yang pertama dalam aspek ekonomi adalah teknologi komunikasi dan internet. E-commerce muncul dan perdagangan atas talian telah berkembang pesat. Pengiklanan, jualan dan penghantaran barangan dalam atas talian telah menjadi mudah dengan penggunaan teknologi digital dan internet. Apabila e-commerce berkembang pesat, ia memberikan sumbangan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam pelbagai bidang seperti perbankan, perkhidmatan awam, kesihatan, pendidikan telah membawa peluang baru untuk produk dan perkhidmatan yang lebih cekap dan inovatif. Inisiatif digital dan peralihan telah meningkatkan produktiviti, efisiensi dan kualiti dalam meningkatkan daya saing. Perniagaan dan pemasaran di mana peniaga boleh mendapatkan pelanggan baharu di luar Denmark melalui alat komunikasi yang cekap. ICT juga memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Denmark seperti freelance dan kerja dari rumah. Selain itu, kesan positif dalam aspek ekonomi yang kedua adalah peningkatan produktiviti. Denmark telah menggunakan teknologi robotik dan otomatik dalam pelbagai bidang, termasuk logistik, manufaktur dan pertanian. Robot dan sistem otomasi boleh melakukan perkara yang sama berulang kali dengan cepat dan cekap, meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kesalahan manusia. Produk yang konsisten dan berkualiti tinggi yang boleh meningkatkan reputasi syarikat dalam industri seperti sektor pembuatan dan sektor pengeluaran. Robotik dan otomasi membolehkan perniagaan mengoptimumkan penggunaan sumber daya dan menggantikan pekerjaan yang sukar atau berbahaya. Fleksibiliti dalam produktiviti dipertingkatkan oleh robot yang diprogramkan yang boleh melakukan pelbagai tugas dengan cepat dan mudah. Perusahaan di Denmark boleh memenuhi permintaan yang lebih besar, meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan skala produktiviti mereka apabila produktiviti mereka meningkat. Nama saya ialah Chen Ke-en. Sekarang, saya akan membentangkan kesan negatif pada aspek ekonomi dalam teknologi komunikasi dan internet. Kesan negatif yang pertama adalah terlalu bergantung pada teknologi. Ini boleh membahayakan bahagian ekonomi Denmark. Gangguan jaringan atau sistem atas talian boleh menghentikan operasi perniagaan. Sekiranya server atau sistem transaksi menghadapi masalah teknikal, hal ini boleh menyebabkan kelewatan penghantaran produk atau perkhidmatan kepada pelanggan. Selain itu, teknologi komunikasi dan internet juga akan menyebabkan peningkatan kemungkinan pelanggaran keamanan dan privasi data. Serangan cyber dapat mencuri data pelanggan. Ini akan menjejaskan kepercayaan pelanggan dan reputasi syarikat. Syarikat mungkin hendak menghadapi tindakan undang-undang jika berlaku masalah pelanggaran data. Seterusnya adalah kesan negatif teknologi robotik dan otomasi. Kesan negatif yang pertama adalah ketimpangan pendapatan. Pengembangan robotik dan otomasi akan meningkatkan permintaan untuk keterampilan tambahan seperti pengurusan teknologi dan pemeliharaan. Karena organisasi mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, pekerja yang mempunyai kebolehan ini cenderung untuk mendapat manfaat yang lebih besar. Manakala pekerja yang mempunyai keterampilan yang rendah atau pekerjaan yang mudah digantikan oleh teknologi mungkin menghadapi masalah untuk mendapatkan pekerjaan yang sama atau gaji yang sepadan. Selain itu, kesan negatif yang kedua ialah teknologi boleh menggantikan pekerjaan rutin dan berulang. Pekerja yang mengoperasikan mesin, membuat produk atau memindahkan barang mungkin kehilangan pekerjaan mereka atau dipindahkan ke pekerjaan yang lebih rendah dengan gaji yang lebih rendah. Ini menyebabkan perbezaan dalam pendapatan boleh meningkat antara pekerja yang mempunyai pekerjaan yang memerlukan tahap keterampilan yang tinggi dan pekerja yang mempunyai pekerjaan yang mudah digantikan. Dari aspek sosial, perkembangan teknologi komunikasi dan internet dalam negara Denmark membawa kesan positif dalam kalangan masyarakat, iaitu kemajuan dalam penjagaan kesihatan dan meningkatkan kualiti status kesihatan masyarakat Denmark. Hal ini kerana
Teleperubatan hasil daripada teknologi komunikasi dan internet dapat meningkatkan sistem penjagaan kesihatan dan mengesan status kesihatan masyarakat dengan cekap, yang memastikan rawatan pesakit dengan berkesan walaupun dari jarak yang jauh. Penggunaan teknologi komunikasi dan internet dalam negara Denmark membolehkan masyarakat mudah mengakses kepada perkhidmatan perubatan walaupun berada dalam kawasan yang jauh berbeza, melalui pendigitalan hospital dan pendigitalan perkhidmatan perubatan. Contohnya, pesakit dapat berkomunikasi dengan perunding perubatan dan doktor juga mampu memantau dan menganalisis status kesihatan pesakit dari jarak jauh dengan mudah. Perkembangan teknologi robotik dan otomasi dalam negara Denmark meningkatkan produktiviti dalam pelbagai sektor dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat dari aspek sosial. Teknologi robotik dan otomasi menggantikan tugasan yang rutin dan rumit dengan meningkatkan kecekapan dan kualiti hasil tugasan. Hal ini dapat mengurangkan masa penyelesaian tugasan supaya masyarakat dapat lebih fokus pada tugasan kreatif dan penyelidikan yang lebih penting. Dengan bantuan teknologi robotik dan otomasi, peningkatan produktiviti dalam pelbagai industri memberi peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan dalam kalangan masyarakat kerana kemahiran sumber manusia tertentu diperlukan untuk mengendalikan teknologi. Teknologi robotik dan otomasi juga membantu dalam tugasan yang berat dan berisiko dapat memastikan keselamatan masyarakat dan mengurangkan bebanan kerja masyarakat. Hal ini dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Denmark. Kesan negatif perkembangan teknologi komunikasi adalah risiko pelanggaran privasi, risiko keselamatan cyber dan polis cyber. Masyarakat Denmark terdedah kepada risiko pelanggaran privasi iaitu teknologi platform digital dapat mengumpul, menganalisis dan menggunakan data peribadi individu melalui setiap tindakan atas talian. Hal ini amat membimbangkan masyarakat kerana kemajuan teknologi komunikasi serta pendigitalan secara meluas. Risiko pelanggaran privasi akan menyebabkan keselamatan maklumat privasi diancam, mengehadkan kebebasan individu dalam penggunaan teknologi komunikasi atas talian dan menghancurkan kepercayaan masyarakat negara Denmark terhadap teknologi internet ini. Tambahan pula, peserang cyber akan menyasarkan individu dan organisasi perniagaan untuk melakukan tindakan mencuri data penting pengguna internet dan membawa kepada gangguan dan panik sosial dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, buli cyber turut akan semakin meningkat bersama perkembangan teknologi komunikasi iaitu mangsa buli cyber akan menjadi stres, depresi dan kemurungan dan mengalami kemurungan sehingga menjejaskan kesihatan mental serta kesejahteraan emosi mereka. Walau bagaimanapun, perkembangan teknologi robotik dan otomasi menyebabkan masyarakat Denmark kehilangan pekerjaan tertentu kerana teknologi ini telah menggantikan sumber manusia bekerja dalam pelbagai sektor industri. Kepintaran tinggi teknologi robotik dan otomasi banyak mengambil peranan tugasan dalam industri dan menyebabkan kekurangan permintaan terhadap sumber manusia. Hal ini mengurangkan peluang pekerjaan masyarakat terutama bagi sumber manusia yang berkemahiran rendah. Kehilangan pekerjaan dan pengangguran berlaku, menjejaskan pendapatan dan kualiti hidup masyarakat Denmark. Hal ini turut menjejaskan psikologi dan kesihatan mental individu secara negatif kerana kewujudan kebimbangan dan tekanan yang tinggi. Kesan negatif psikologi dan terlalu stres menyebabkan aktiviti haram dan kelakuan negatif masyarakat untuk memperoleh sumber pendapatan dalam kehidupan dan hal ini menyebabkan pergolakan sosial yang tidak aman. Perasaan tekanan disebabkan oleh kehilangan pekerjaan dan pendapatan juga menjejaskan hubungan keluarga secara negatif sehingga mewujudkan keganasan rumah tangga dalam tempoh masa yang panjang.
Seterusnya, kesan positif dalam aspek alam sekitar ialah meminimumkan pelepasan karbon. Kesan positif teknologi komunikasi telah secara signifikan mengurangkan keperluan untuk komunikasi berdasarkan kertas, iaitu perkhidmatan seperti email, pesanan segera dan perkongsian dokumen digital mengurangkan pergantungan kepada kertas dalam kalangan masyarakat Denmark. Tambahan pula, ia dapat mengekalkan hutan dan mengurangkan proses pengeluaran kertas yang memerlukan tenaga yang intensif. Selain itu, pertemuan maya, telekonferensi dan kolaborasi jarak jauh juga mengurangkan keperluan perjalanan fizikal yang dapat membantu meminimumkan pelepasan karbon yang berkaitan dengan pengangkutan. Kesan positif kedua ialah perkembangan robotik dan automasi merupakan penyumbang kepada transisi hijau. Kesan positif perkembangan robotik dan automasi mampu membantu mengurangkan penggunaan sumber dan bahan serta meningkatkan kecekapan tenaga. Perkembangan ini membolehkan tugas di jalan dengan tepat dan teliti, serta mengurangkan pembaziran dan meminimumkan penggunaan tenaga. Tambahan pula, robotik dan automasi membolehkan pengurusan sumber yang lebih baik dengan mengoptimalkan penggunaan sumber dan mengurangkan pembaziran. Kawalan yang tepat terhadap proses dan operasi membantu menjimat bahan, air dan sumber tenaga yang mengarah kepada amalan yang lebih lestari. Selain itu, impak negatif terhadap alam sekitar akan dikurangkan dengan penggunaan robotik dan automasi dalam sektor perkilangan. Nama saya Cijayi. Sekarang saya akan membentangkan kesan negatif untuk alam sekitar. Kesan negatif pertama ialah penggunaan tenaga. Infrastruktur yang diperlukan untuk menyokong sambungan internet yang cepat seperti pusat data, peralatan rangkaian dan pelayan menggunakan jumlah tenaga yang besar. Fasiliti-fasiliti ini perlu dikuasakan secara berterusan oleh sebab peningkatan permintaan tenaga elektrik. Pengeluaran tenaga elektrik sering bergantung pada bahan api fosil, menyumbang kepada pelepasan gas rumah hijau dan perubahan iklim. Penggunaan tersebut terutamanya meningkatkan penggunaan tenaga dan pelepasan CO2. Seterusnya, saya akan membentangkan kesan negatif kedua ialah sisa elektronik. Sisa elektronik atau sampah elektronik ialah alat elektronik atau elektronik yang dibuang. Bahagian elektronik terpakai yang digunakan, dijual, diperolehi dan dikitar semula atau dibungkuskan juga termasuk dalam kategori ini. Pengeluaran sisa elektronik dan peralatan ICT yang berbahaya seperti pusat data global besar dan penggunaan trafik data mudah alih menyumbangkan kepada kesan negatif terhadap kualiti alam sekitar. Robotik dan otomasi sering melibatkan penggunaan komponen dan peranti elektronik. Peningkatan pesat dalam kemajuan teknologi mengakibatkan hayat span yang lebih pendek bagi peranti elektronik termasuk komputer, telefon pintar dan peralatan rangkaian. Apabila teknologi baru muncul, peranti lama menjadi usang yang menghasilkan sisa elektronik. Membuangan sisa elektronik yang tidak sewajarnya boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar disebabkan oleh bahan berbahaya.